5 tahun lepas, masa saya baru je belajar cara nak buat Facebook Ads, saya baru explore Facebook Ads ni, saya hanya tahu buat Facebook Ads je. Sebab yelah, tahu buat Facebook Ads. And then, saya tak ada analisis data ke apa semua benda. Sebab kiranya buat ads, lepas tu dapat sale. Buat ads, dapat sale. So, itu je lah yang kitaran hidup saya. Kitaran hidup. Sehinggalah satu hari, saya rasa macam duit tu macam sikit. Rupa-rupanya, marketing cost dah sedut banyak duit kita. So start daripada tu lah saya belajar macam mana nak analisis data FB Ads. So kita boleh optimizekan betul-betul kita punya data and supaya kita tak rugi dalam buat business online. So macam mana nak analisis data FB Ads? Jom kita mulakan. Okay, first step of course lah kita nak kena buka kita punya Facebook. Kita kena buka Facebook, kita kena login kita punya Facebook. Lepas tu baru kita boleh analyze kita punya data. Okay, so step pertama kita klik dekat yang arrow kecil ni. Lepas tu kita scroll ke bawah. Lepas tu kita klik dekat manage ads. Lepas tu kita tunggu. Okay, lepas kita tunggu, lepas tu kita pilih kita punya account. Account mana yang kita ni. Okay, kalau anda baru buat tu, of course dia akan ada satu je kat situ. So just tekan lah yang tu. Okay, so macam ni saya akan tekan yang saya punya account yang saya nak tunjukkan ni. Okey, lepas tu anda akan dibawa ke paparan yang lebih kurang macam ni. Lebih kurang sama macam saya punya ataupun exactly sama tapi lain sikit. So, saya nak tunjukkan macam mana nak analisis data. Okey, so step yang pertama adalah kita pilih kita punya campaign mana yang kita nak analyze tu. So, yang first adalah okey, kita klik ni. Okey, lepas tu kita nak kena edit kolom-kolom yang dekat sini. So, kita boleh senang sikit lah nak baca kan. Sebab ada benda yang tak penting, ada benda yang penting. So, kita nak kena kita nak kena edit. So, cara dia kita klik dekat kolom ni yang ada 3 baris benda ni. Okay, lepas tu kita klik dekat Customize Columns. Alright. Okay, lepas tu anda akan dibawa ke paparan yang lebih kurang macam ni. So, kita nak kena buang beberapa kolom yang tak penting. So, yang first error ni kita buang. Delivery, Asset Name, okay. Bid strategy pun tak payah kot. Less significant edit pun tak payah. Result risk, result risk impression, cost per result, okay. Quality ranking ni boleh lah. Ni tak payah. Conversion rate ranking pun tak payah. Okay, alright. Okay, lepas tu pergi dekat sini. Lepas tu kita tengok salah satu mana yang kita nak. Frequency boleh. CPC all, CTR all, okay. Clicks all. Lepas tu maybe kita boleh tengok post comment. Post reaction ni macam yang siapa yang like ke bagi love ke apa semua. Boleh, maybe boleh juga ambil. Nanti saya terangkan kenapa. Right, apa lagi ya? Cost per post per page engagement. Page engagement. Okay, new messaging connection boleh. Cost per new. Okay. Lepas tu kita scroll lagi bawah. Okay, ini penting. Outbound click. Outbound CTR. Lepas tu cost per outbound click. Okay, rasa dah tak ada dah. Okay. Oh, sekejap. Budget, schedule. Schedule ni pun tak payah kot. And ni pun tak payah. Sebab kita tak buat schedule. Kalau buat schedule, maybe boleh lah. Okay, and then sebelum kita tekan apply, kita klik dekat save as preset. Then kita type apa-apalah kita punya nama. Macam saya suka letak case analysis. So, anda letaklah nama sendiri. Apply. Okay, let's say anda dah save tadi. Lepas tu tiba-tiba, aku tinggal lah satu benda. So, macam mana nak edit? So, kita boleh edit sebenarnya. Kita just klik balik kat sini. Lepas tu, customize column. And then, just pilih atau buang apa yang kita nak edit. Okay, contoh nak buang, klik pangkal kat sini. Kalau nak tambah, scroll kat sini and then tick je dekat tu. Okay, lepas tu kita klik dekat save as preset. And then, kita biar je. Kita apply balik. So, dia akan tanya nanti, are you sure you want to rename case analysis to case analysis? Memanglah. So, kita tekanlah rename. Contohnya lah. So, kalau tak nak, kalau tak jadi. So, kita boleh tekan pangkal. So, saya nak pangkal lah kat sini. Okay. So, bila dah buat tu, automatically dekat kolom atas ni, dia dah adjust ikut kita punya apa yang kita nak lah. Okay. So, sekarang kita pilih, sebab ni iklan yang dah lama, tahun 2000 berapa dah, saya pun tak ingat. So, kita ambil lifetime. Okay. By the way, dekat atas ni dia akan tunjukkan result based on time period tu. Okay, contoh lifetime, maknanya
sepanjang daripada awal buat iklan sampailah kita habis buat iklan, ditunjuk itulah data dia. Contoh kita boleh pilih juga yang hari ni punya data macam mana, kita nak tahu cerita yang hari ni, ataupun yang semalam punya macam mana, last 7 day, last month, this month, bulan ni punya data macam mana pun boleh. Alright, so kita ambil lifetime sebab nak tunjuk dekat korang. Okay, so sekarang ni saya akan terangkan satu persatu function setiap satu kolom ni. Alright, yang first delivery ni sekarang ditunjuk inactive sebab saya dah tutup ads ni. Saya dah tekan sini, so maknanya iklan ni dah tutup. So dia tak jalan lah. Kalau active maknanya tengah jalan. Okay, and then budget. Berapa kita budget untuk berapa kita letak budget untuk satu iklan. Okay, lepas tu result post engagement sebab kita buat iklan jenis post engagement. So ini result dia 576 orang engage dengan post kita. Engage ni maknanya sama ada dia like ke, dia komen ke, dia share ke, dia tekan see more ke, semua adalah post engagement. Okay, alright, laju sangat Okay, lepas tu ada reach dengan impression. Kat sini ramai yang orang keliru. Okay, kalau nak senang faham, kita baca dekat sini. The number of people who saw advert at least once. Reach is different to impression, which may include whatever view or the same people. Okay, lepas tu impression, about the time your advert were on screen. Okay, kalau perasan, impression ni lagi banyak pada reach. Okay, kalau tak silap, kalau ikut pemahaman saya yang tak berapa nak pandai sangat ni, okay, reach adalah berapa orang yang bukan berapa orang. Yelah, berapa orang yang nampak kita punya iklan, yang iklan dia lalu dekat dia punya newsfeed masa dia scroll. Tak semestinya dia tekan, tapi dia nampak, dia scroll, dia nampak iklan anda. Tu pun dah kira reach. Dah sampai dah kat dia iklan tu, reach kan. Okay, impression pula, berapa kali dia sama juga masa reach, tapi dia bercampur dengan contoh orang tu nampak iklan anda 2 kali. So dia termasuk juga bilangan dia kat sini. So that's why dia lebih sikit daripada reach. Okay, cost per result. Berapa cost untuk dapat satu engagement? Okay, ni result. Ni cost untuk dapatkan satu result tu berapa? Dia averagekan cost tu berapa. Contoh macam ni 24 sen. Okay, quality ranking kat sini tak ada. Biasanya tak penting sangat. Dia tak, macam bagi saya dia tak betul sangat. Sebab kadang-kadang tu kita dapat WhatsApp banyak tapi quality ranking dia tulis rendah. So ni kalau tak nak buang column ni pun boleh. Okay. Amount spend, kita dah spend berapa daripada time period ni. Contoh daripada 11 Oktober 2015 sampai 7 Oktober 2019, kita dah spend berapa. So ni total amount spend kita. Okay, frequency, berapa kali orang dah nampak kita punya iklan. Macam contoh yang ini, ad set yang ni 1.08 kali orang dah tengok kita punya iklan. Okay, bukan 1.08 orang tu tengok iklan kita. Setiap orang tu. So maknanya ada orang yang dah, maybe ada beberapa orang yang dah tengok 2 kali. So bila dia average kan, dia jadi 1.08. Okay, frekuensi ni dia subjektif juga. Biasanya kalau 2 hingga 3 kali tu pun still okay lagi. Cuma kalau banyak sangat, macam dah sampai 10 frekuensi dia, macam tak apa elok lah. Sebab dia dah, iklan tu dah jadi tepu maknanya. Sebab dia berulang dekat orang yang sama. So macam dia bagus tapi macam rugilah sikit kan. Better buat retargeting kalau untuk nak bagi orang tu ingat kita punya iklan. Retargeting tu nanti kita ajar dalam video yang lain. Okay, jangan risau. Okay, lepas tu CTR. CTR ni click through rate. Berapa persen orang yang nampak iklan anda tu klik dekat iklan anda. Tak kisah sama ada dia like ke, komen ke, share ke apa benda. Terhati dia buat apa. Asalkan dia klik dekat iklan tu, dia kena klik. So CTR ni berapa persen orang yang klik. Macam contoh yang ni 3.29% sahaja, which is saya rasa agak sikit lah. Biasanya saya target dalam 5% ke atas, baru saya rasa macam iklan tu okay. So macam kalau dapat 3% ke bawah ni, biasanya saya terus buat ad set baru. Saya try tukar saya punya audience targeting, ataupun saya tukar copywriting, headline ataupun gambar. Biasanya 2-3 benda tu lah saya akan tukar, and then saya tengok balik CTR tu macam mana. Okay, CTR juga boleh akan drop dari semasa ke semasa. So memang kita akan expect dia akan berkurang. Makin lama dia akan makin berkurang. Contoh asal-asal boleh dapat 8%, maybe dia boleh berkurang jadi 6, 5, 4. So bila dah sampai tahap 3 tu, maknanya iklan tu dah tak berapa okay. So kita boleh buat iklan baru lah. Maybe kita buat copywriting baru. Okay, clicks tadi dah terangkan berapa total clicks. Post komen, berapa orang komen dekat kita punya iklan. Post reaction, berapa orang like, bagi love ke, haha ke apa benda ke, sekali dia. Itulah post reaction.
Okay, ni saya nak tunjukkan post komen dengan post reaction ni. Okay, post komen ni komen lah. Post reaction orang yang like kita punya post. Okay, biasanya saya tak tahulah benda ni macam betul ke tak, tapi nampak macam betul lah. Saya biasa tengok kalau iklan tu perform, biasanya at least orang yang komen tu 10% daripada yang likes. Okay, contoh macam ni, 89 89 orang like, kita dapat 24 komen. So macam okey lah kan. Sebab kalau kita bahagikan 24 bahagi 89, kita akan dapat 0.269. So lebih kurang dalam 26% yang komen daripada yang like. So macam okey lah. Lagi tinggi lagi okey. At least 10%. So maknanya macam kalau kita dapat contoh 89 likes, so kita memang expect dalam 8.9 komen ada. So kalau rendah pada tu, daripada awal tu kita boleh dah nampak dah. Maknanya iklan tu biasanya tak okey. And memang kebetulan ke apa saya tak tahu, tapi memang biasanya tak okey kalau macam yang komen tu sikit sangat daripada yang like. Tapi dia bergantung kepada jenis iklan. So macam kalau iklan jenis link click bawa ke website tu, yang tu memang yang komen tu biasanya memang sikit sebab kita tarik orang-orang yang suka klik. Lepas tu new messaging connection, kalau kita buat iklan tu kita ada pilih yang button yang send message tu. So kalau ada orang klik dekat message tu, dia akan tunjuk berapa orang yang tekan button message tu, and then berapa cost untuk dapat satu button message. Outbound click, kalau kita ada letak link WhatsApp atau link website ke apa benda dekat dalam kita punya status atau status iklan kita tu, kita letak link WhatsApp contohnya, kalau ada orang tekan, dia dikira sebagai outbound click sebab dia bawa keluar daripada Facebook. So biasanya link WhatsApp lah. So outbound CTR, berapa persen orang klik daripada yang nampak anda punya iklan. Lepas tu cost per outbound click, berapa cost satu outbound click. Outbound click ni pun subjektif, tapi biasanya bawah pada RM1. Sebab bawah pada RM1 mesti anda ingat macam wah murahnya kan, dapat satu WhatsApp tu RM1. Dia tak semestinya, sebab biasanya kalau tanya mana orang yang biasa buat Facebook ads, contoh ada 100 klik, outbound klik, tak semestinya 100 orang tu WhatsApp. Biasanya macam dapat dalam separuh je pada tu, ataupun kurang lagi. Okay, so macam mana nak tahu kita punya iklan tu bagus ke tak? Okay, first tadi saya dah terangkan CTR. Kalau bawah 3% tu biasanya macam memang tak okay. Kalau 5% tu dah okay lah, kiranya boleh jalan lah, boleh teruskan. Bukan boleh jalan, boleh belah tu. Okay, boleh teruskan lah. Okay, lepas tu cost per post engagement, biasanya saya expect bawah 30% lah. Macam ada orang dia expect 10%. Belas-belas sen tu dah okay lah untuk starting. Tapi kalau dia naik sampai dah pergi sampai 30%, 40% tu kira mahal lah tu. Sebab macam iklan tu maybe dah masuk zone tepu. So kita kena buat copywriting baru. Okay, dalam hujung video nanti saya akan terangkan apa yang kita nak kena, apa yang kita perlu adjust kita punya iklan tu kalau kita punya data tu tak okay. Alright, so kita dah faham dah semua benda ni. Kita dah tahu macam mana nak baca data, so kita kena record pula data tu. And kita nak buat deep lagi kita punya analysis. So cara dia, kita pergi dekat Microsoft Excel. Bukan, kita pergi dekat Google Spreadsheet. Yes. So kita Google dekat Google, tulis Google Spreadsheet. Okay, lepas kita Google, lepas tu dia keluar result lebih kurang macam ni, and then kita klik je dekat yang first result ni. Okay, lepas tu kita boleh klik dekat kita pergi dekat go to Google Sheets. Okay, Google Sheets ni dia berkurang macam Microsoft Excel, semua dia dalam online. So lagi senang kita nak access data. Saya suka guna Google Sheet ni. Lagi satu sebab saya punya MacBook software Excel dah expired. So kita guna yang free je. Okay, ambil blank. Dekat deep analysis ni kita nak tengok kita punya cost per WhatsApp berapa, ROI kita berapa, lepas tu cost per customer berapa. So dekat sini lah kita boleh tengok kita punya kebersanan, kita punya ads. Wah, keberkesanan Okay, so dah buka ni. First kita boleh namakan lah apa-apa untuk analysis Facebook ads. Lagi satu ni untuk tujuan kita nak record kita punya data. Okay, first saya akan letak tarikh, kolom tarikh. Lepas tu Facebook ads, maknanya berapa ad spend kita untuk tarikh tu. Lepas tu apa lagi lead masuk berapa,
cost per lead ataupun CPL biasa orang buat. Lepas tu cost per customer, CPC. Sorry. Lepas tu customer, berapa customer yang kita dapat hari tu. Lepas tu cost per customer ataupun orang panggil CPC. Sifu panggil CPC. CPC tu CPC. Alright. CPC apa lagi Okay. Lepas tu sale, berapa sale yang kita dapat hari tu. Lepas tu kalau rajin, profit. Ni anda tiru je macam mana saya buat dalam video ni. Alright. Apa lagi ROI, profit, net profit, ROIX, ROI sale, lepas tu ROI net. Okay, lepas tu kat belakang ni kalau nak tambah apa-apa macam CTR ke apa semua nak tambah boleh lah. Tapi ini yang saya buat lah biasanya. Okay, lepas tu kita nak formulakan dia. Okay, sebelum formulakan dia, kita kena cantikkan dia. Sebab saya adalah seorang bekas designer. So, kita kena cantikkan sikit. Maybe kita warnakan kuning cerah. Okay. Okay, lepas tu yang bestnya dengan Google Spreadsheet ni kita boleh lock kolom yang atas ni. So, cara dia kita pergi dekat view, freeze, lepas tu ambil satu row. So, dia lock. So, kita scroll ke bawah pun dia still ada kat situ. So, senang kita nak refer. Okay, and then kita isilah tarikh. Contoh hari ni kan. Hari ni 7 Oktober. 7 Oktober 2019. So, macam esok kita tulis 8 Oktober pula. Okay, Facebook Ads ni kita isi balik data. Okay, contohlah dalam data dekat saya punya ni adalah 7 Oktober punya data. So, saya akan tengok, saya akan pergi dekat sini, saya akan cari yang 7 Oktober. Lepas tu, saya akan pergi dekat amount spend, and then scroll bawah sekali, ni total spend ni berapa. Sebab kadang nanti kita ada banyak asset. So, kita tulis berapa total spend. So, let's say 1130 kat sini. Contohlah ni hari ni punya. Semalam punya. Biasa saya buat untuk hari ni saya buat untuk semalam. Yang sebab hari ni punya tak habis lagi. So macam mana kita nak tahu kan. So kita buat semalam punya. Okay, contohlah ni yang semalam punya. 19. Okay, so berapa tadi? 1130. Okay. So kita letak 1130. Okay. Lepas tu lead. Okay, berapa lead WhatsApp atau PM yang masuk. Let's say PM yang masuk kita dapat dalam 30 je. Ni saya main letak je. Okay. Lepas tu cost per lead. So macam mana kita nak tahu cost per lead? Dia sebenarnya kita gunakan formula iaitu cost Facebook Ads spend kita bahagi dengan lead. Ataupun senang kita ikut je macam mana saya tunjuk dalam video ni. Klik yang dekat Facebook Ads ni. Kita klik tanda ni, maknanya bahagi. Lepas kita bahagi dengan berapa lead. So, kita dapat. Cost per lead RM37. Bapak mahal. Okay. Lepas tu, customer. Berapa customer kita dapat hari ni? So, let's say kita dapat dalam 10. So, cost per customer kita adalah kita tekan dekat Facebook Ads ni punya mouse pen. Lepas tu, kita klik tanda slash. Lepas tu, kita klik dekat customer ni. So, tekan enter. Dapat 113. So, nak dapat seorang customer, RM113. Oh, nak dapat seorang customer. Gila kan. Okay. Lepas tu sale pula. Berapa sale kita? Let's say, kita dapat sale semalam contoh, kita letak RM3,000 lah contohnya. RM3,000. Lepas tu contohlah profit kita, basic profit kita RM1,500. Contoh kita ambil 50%. Punya profit. So net profit ni, saya punya net ni maksud lain tau. Biasanya net kan macam kita dah tolak semua expenses kan. Ni kita tolak expenses yang Facebook Ads saja. Okay, so formula dia kita tekan, ni ada formula. So tekan profit ni tolak dengan Facebook Ads spend. So kita dapat jumlah net profit kita 370. So lepas profit kat sini nampak banyak kan, 1,500 contohnya lah. Lepas tu lepas tolak ads, sebab ads ada 1130. So kita punya profit tinggal 370 je lepas tolak ads. Itulah baru kita nampak kan dengan adanya analisis data ni. Kalau tak bukan main nak belagak macam profit banyak sangat. Saya lah tu dulu.
Okay, lepas tu ROI sale. Maknanya berapa kali ganda kita dapat daripada jualan daripada amount ads yang kita spend. So, cara dia adalah sale kita bagikan dengan cost ads. So, kita dapat 2.65 kali ganda. Lepas tu ROI net, kita ambil yang net profit punya ni, bagikan dengan Facebook ads. Ambil 0.32 je ROI net. So, dekat ROI sale dengan ROI net ni kita boleh macam forecast tau. Contoh, kalau aku spend 1000, kita dapat sales 3000. Maknanya 2.65 kali ganda. So, macam lebih kurang lah. Lebih kurang, kalau kita spend contohnya ads ni 2000, kita boleh expect kita akan dapat result dalam, okay, kita kira. Contoh 2000, kita expect akan dapat 2.6 kali ganda. 2.6. Kita darab 2.65. So maybe kita boleh akan dapat sale dalam 5300. So kat sini kita boleh check lah. Nanti ROI sale kita macam menaik ke makin menurun ke, kita boleh agak. Okay, saya akan tandakan dekat sini mana yang ada formula. Okay, contoh ni ada formula, ni ada formula, ni pun ada formula. So anda macam tak adalah macam keliru kan. So kita warnakan. Saya warna hijau ni kan. Okay, so ni semua yang hijau ni ada formula. Okay, kenapa saya nak warnakan yang ada formula ni? Sebab setiap kali kita masukkan data baru, let's say 7 Oktober 19. Okay, let's say cost Facebook kita spend, sebab ni ramai sangat kita stress, so kita letak 800 je. Okay, so lead contohlah kita dapat 20. Okay, bila dekat yang ada formula ni, kita just tarik. So macam mana nak tarik tu? Tak dapat besarkan. Okay, kita nampak tak petak kecil ni? So kita boleh sentuh kat sini, dia adakan keluar macam tambah. So kita just tarik ke bawah ni, drag, tarik ke bawah. So dia akan automatically calculate. Tak payahlah kita buat lagi dah. Kalau saya malas, saya terus, contoh ni kan, 6-7 Oktober. So saya terus buat untuk sebulan. Saya terus tarik. Bila kita tarik, dia akan automatically ni, apa nama, follow. 31 Oktober. So yang tak ada melibatkan formula, kita tak tarik lah, kita biar. Okay, yang melibatkan formula, kita tarik sampai bawah. So nanti dia keluar macam ni, biar je. So nanti kita tak payahlah nak tarik-tarik setiap kali tu. So kita tarik sekali je. Macam ni kan, tarik. Nak tarik dua-dua sekali pun boleh. Ini tekan shift, tarik. Keluar ni, dia serabut sikit lah. Okay, so isilah setiap hari kita isi yang semalam punya. Contoh ni dapat, saya dapat 5 je. So 60. So sale contoh 2,500. So profit let's say 50%. Jadi 1250. Riser 3. Dia macam lain-lain. Nanti boleh tengok Okay, let's say kita dah ada banyak data nanti kan. Contoh, okay, okay, dengan benda ni kita boleh baca kita punya iklan tu okay ke tak. Okay, let's say first day kita buat iklan, kita dapat cost per lead untuk dapat satu WhatsApp atau message RM37. So memang mahal gila lah. Contohlah anda punya untung satu produk tu RM30. So memang confirm dah rugi. So kena maybe tukar produk ke apa benda ke. Tapi biasanya cost per lead sampai RM37 memang mahal gila lah. Sebab biasanya saya akan dapat cost per lead dalam RM10 ke bawah. Biasa yang saya dengar average cost per lead RM15. Lepas tu cost per customer. Okay, ni antara yang paling penting juga. Data yang penting sebab let's say kita punya barang tu contohnya walaupun nampak tinggi 113, contoh kita punya barang tu untung sampai 1000, kita jual apa lah, contohnya mesin basuh ke apa benda kan, contoh benda-benda yang cost dia besar, dia punya jualan dia tu besar sekali jual. So kalau setakat 113 tak apa salahnya. Macam tu. Sebab tu kita tak kejar kos rendah. Sebab ada orang dia suka macam, oh kalau aku 0.01 sen, macam lagak lah, macam hebat lah kan. Bagi saya kita tengok benda-benda ni, cost per customer, cost per lead, benda ni yang penting. Contoh untung 500 contohnya, setakat 100 okey lah kan. Cost untuk dapat satu customer tu 100, so kita just tinggal spend lagi banyak je. Ni ROI sale kita boleh tengok, contoh asal 2.65, lepas tu 3125, lepas tu contoh lepas tu dia jadi macam drop sampai pergi sampai 2 ataupun 1, so teruk lah. Okay,
ROI ni pun kalau dah masuk level 0 point, 0 apa-apa, ni dah kira rendah. Biasanya kita agak ROI net ni dalam 2. 1.5 ke 2 tu okey lah, boleh lah nak run terus. Kalau macam dah 0.32 ni, biasanya saya stop iklan tu and then saya buat yang baru, okey? Okey, saya rasa mesti ada yang macam dah pening kan sebab dah masuk formula-formula bagai ni macam dah start macam alamak macam mana aku nak buat ni kan. Sebab saya tahu sebab saya ajar saya punya staff pun dia lah macam susah nak faham. Sebab kita dah biasa dengan benda-benda komputer ni, so kita senang lah kan. So saya decide saya nak bagi Excel punya table ni dekat korang. So just tinggal edit tarikh apa semua je lah, benda-benda yang berkaitan. So saya akan bagi file Excel ni, saya akan download, saya akan save download ni. Okay, and saya akan nak bagi dekat korang. So cara kalau korang nak dapatkan file Excel ni, kalau malas nak key in satu-satu, nak buat formula satu-satu ataupun takut tersilap, just klik link yang saya sediakan dekat, kalau dekat tengok video saya ni dekat Facebook, just klik dekat first comment. Saya ada komen dekat saya punya post ni, saya komen link dekat situ. Nanti bila anda klik link, and then anda akan dibawa ke satu halaman untuk dapat download file Excel ni. Okay, so kalau anda tengah tengok saya ni dekat YouTube, dan jangan lupa subscribe, saya ada letak link dekat description. Okay, so just tinggal klik link tu and anda boleh dapat access untuk file ni. Alright, so dia free je, so jangan risau, it's free, tak payah bayar apa-apa pun. Okay, alright. Okay, so let's say kita punya iklan tak okay, so apa yang kita nak kena adjust? Alright, so kalau iklan kita tak okay, biasanya ada beberapa benda yang kita nak kena adjust. First, kita punya copywriting, dan biasanya orang salahkan macam kita punya ads kan, macam setting aku tak betul lah, aku tak technical kita lah, macam placement lah, benda-benda yang technical kita sebut kan. Sebenarnya biasanya copywriting tu dengan gambar tu yang biasanya bermasalah, ataupun offer kita kurang menarik. So kita nak kena adjust benda-benda tu. Okay, first kalau copywriting, copywriting ni maknanya yang kita punya ayat iklan tu lah kan, ayat iklan kita tu. So first yang kita boleh cuba untuk edit ataupun kita buat iklan baru adalah kita tukar, simple je, kita tukar gambar yang utama ni, gambar yang besar ni. Kalau guna post engagement yang banyak gambar ataupun guna satu gambar, tak kisah. Okay, gambar yang utama kita tu kita kena tukar. Maybe macam contohlah iklan yang ni tak okay, so iklan ni gambar sekarang adalah gambar flat lay. So maybe kita boleh buat gambar yang direct daripada standard, macam buku standard, daripada depan, nampak daripada depan, bukan daripada atas. Ataupun kita tukar kita punya title ayat kat sini. Year end sale, maybe kita boleh buat jualan akhir tahun dalam bahasa Melayu. Kita boleh try macam tu, lepas tu kita tengok result kita macam mana. Okay, ataupun kita boleh adjust headline. Kadang-kadang tu headline kita tu tak cukup menarik orang untuk nak berhenti dan klik kita punya iklan. So that's why kita punya cost iklan tu jadi mahal and dibawa ke orang-orang yang entah apa-apa. So contoh saya punya iklan yang lama ni, dipersilakan berebut promosi Yasin Readymade 55 sen sempena jualan akhir tahun, stok terhad. Ni sebenarnya ayat ni dah okey dah. Tapi contohlah ayat ni tak okey, maybe kita boleh tukar. Dipersilakan berebut ni simply just buang. Contoh kita buang, so dia tinggal promosi Yasin Readymade 55 sen sempena jualan akhir tahun, stok terhad. Tu je terus. Ataupun kita tukar jenis ayat yang lain. So itu dah masuk topik copywriting lah. Okay, kalau masuk topik copywriting ni, saya suka, kalau nak belajar copywriting, saya sendiri pun banyak belajar bukan belajar directly lah, macam saya beli ebook dia, kemudian tengok dia punya free video. Tengok Tuan Akif Azizan punya page, Right to Wealth. Nanti saya tulis Right to tulis. Okay, macam ni, boleh tengok Akif Azizan punya Right to Wealth. Ni website Tuan Akif Azizan. Dia memang kiranya boleh katakan memang pakar lah dalam copywriting ni kan. And dia punya bagi ada template free, buku free lah apa semua. So korang boleh check it out. Okay, Tuan Akif Azizan punya ni Right to Wealth. Kat sini ada banyak ajar pasal copywriting. So biasanya memang kalau iklan kos mahal apa semua tu, biasanya memang masalah dekat copywriting. And then gambar. Biasanya gambar tu memainkan peranan penting. Okay, ada orang cakap macam kalau kita jual contoh produk kan, contoh
Contohlah macam jam ni kan, contohnya ada orang kata better kita buat iklan tu gambar yang macam bodoh je, macam kita ambil daripada phone directly daripada phone, kita ambil gambar, lepas tu just ambil gambar, lepas tu macam tak edit apa-apa, tu just iklankan, tu lagi better sebab lagi nampak macam real. So kalau macam lawa sangat, nampak sangat kita photoshoot dan kita macam nak menjual. Bila kita nak menjual, orang yang nampak iklan kita ni nampak sangat kita ni macam desperate nak jual. So macam dia jadi tiba semalas nak beli. Banding dengan gambar yang kita just, contoh kita pegang macam ni kan, lepas tu kita just pop, kita shoot. So macam lagi better. Ataupun gambar sambil tengah makan ke apa semua tu. Kalau macam tudung ataupun fashion, saya rasa eloklah gambar yang studio tu lagi better sebab kita nak kita punya apa nama, kita punya produk tu bila disarungkan nampak cantik. So kita boleh rasa macam cantik macam tu. So kalau macam benda-benda produk-produk, saya just guna gambar basic pun dah okey dah. Okey, apa lagi tentang analisis data ni? Okey, nak edit ads, korang tahu tak? Okey, cara nak edit ads. Okey, kan cakap kan ads ada 3. Saya dah terangkan tak sebelum ni? Okay, ads ada 3. Dia ada campaign, ad set dengan ads. Ada 3 benda ni. Dia macam anak beranak lah 3 ni kan. Okay, dia memang saling berkait. Bukan saling berkait, dia memang dia macam dalam telur tu ada telur, dalam telur ada telur, dalam telur ada telur. Okay. Contoh first campaign. Campaign ni yang kita pilih post engagement lah apa benda tu. Lepas tu, bila kita klik campaign, kita akan masuk dalam ad set. Ad set ni kita boleh buat macam-macam jenis ad set. Contoh, kita boleh buat yang umur 26-30, married. Lepas tu, sini 31 hingga 35 pula. Ni 20 hingga 25. Lepas tu, kita nak tengok result dia macam mana. Yang mana yang okay. So, ni kita nak test kita punya audience kita. Yang mana audience target market, mana yang paling okay. That's why kita buat banyak ad set. Okay, ads pula, kalau kita masuk dalam satu ad set ni, kita akan nampak kita punya ads, iklan mana yang kita iklankan. Biasanya kalau post engagement, saya guna satu post yang sama je untuk semua ad set. Sebab kita nak bagi fair lah, macam nak tengok data tu. Okay, so contoh tadi kita nak edit kita punya iklan. So, just klik dekat edit ni. Lepas tu dia keluar macam ni. Okay, lepas tu kita boleh edit. Okay, kat sini kita boleh edit kita punya budget. Contoh nak rendahkan sikit ke, nak naikkan sikit ke. Okay, lepas tu location maybe kita nak tukar, macam nak ambil negeri-negeri tertentu, umur ke apa semua. Macam saya ajar yang video yang cara buat Facebook sebelum ni. Okay, nak edit apa-apa pun boleh dekat sini. Tapi semuanya berkaitan dengan setting yang dekat dalam ad set. Okay, lepas tu ads pula, kita nak edit ads. Okay, cara dia kita klik dekat ad set. Lepas tu, klik dekat ads ni, kita edit. Sama juga. Contoh kita dah buat copywriting baru. So, kita nak tukar. So, kita tekan je change post. So, kita pilih post yang lain pula. Post baru tu. Cari kat mana dan just tekan. So, dia dah tukar lah. Right? Lepas tu, kita publish kita punya ni. Jangan tak publish pula. Kalau tak publish, dia jadi draft. Dia akan masuk sebagai draft. Maknanya, iklan tu tak publish lah. Tak publish. Dia jadi draft je. Dia macam gitu je lah. Tak ada edit apa-apa. Lepas dah publish, kita tunggulah sampai Facebook approve kita punya iklan balik. Dia akan review balik lagi sekali. So, lepas dia dah approve, baru iklan kita start jalan. Biasanya ambil masa dalam 24 jam, baru iklan kita jalan. Okay, khas untuk pembeli SPSU, saya tunjukkan kepada anda KPI result yang okey untuk business printing. Sebab lain, kan saya ada cakap, lain business lain dia punya apa nama, indicator ataupun dia punya yang okey tak okey ni lah, benda pasal Facebook ads ni. Sebab kan saya dah memang dah banyak work ads, stiker apa semua business printing. So ini adalah macam kita punya apa nama, tanda signal yang macam kalau okey kita terus, kalau kuning okey macam ni Kalau kuning ni maknanya okey untuk teruskan. Kalau hijau memang of course lah, memang kena teruskan lah, ataupun kita boleh naikkan bajet. Okey, lepas tu yang merah ni kita stop iklan tu and kita try buat iklan lain. Kita try tukar copywriting ke apa benda ke kan. Macam tu. Okey, alright. So saya terangkan satu-satu. Okey, first yang pertama adalah CTR ads. CTR ads dia jangan bawah daripada 3%. Kalau bawah daripada 3%, maknanya biasanya awal-awal dah bawah 3%, maknanya iklan anda tu tak berapa perform. Tak okey lah maknanya. Senang cerita tak okey. So, kena buat ads baru. Alright. So, kalau yang warna kuning, 3 hingga 5% CTR rate orang yang
baca anda punya iklan tu 3 hingga 5% adalah okey. Dan kalau lebih 5% tu memang dah cun. Kalau 10% ke saya pernah dapat 10%, 12% pun saya pernah dapat. Tapi sekejap je lah. Lepas-lepas tu dia makin turun lah. Pun memang sangat-sangat okey lah. Boleh naikkan bajet iklan tu. Bajet yang dekat daily budget tu boleh naikkan. Okay, and then dekat cost per outbound. Cost per outbound ni yang... Okay, sekejap saya tunjuk. Cost per outbound ni cost yang cost yang bila orang klik link dalam kita punya iklan tu. Maknanya link tu dibawa ke luar daripada Facebook. Itu cost per outbound. Okay, tadi kita ada setting kan. Okay, cost per outbound ni yang ni. Okay, cost per outbound klik yang kat sini. Ni, alright. So, kalau cost per outbound tu, mana? So, kalau cost per outbound klik tu 50 sen hingga RM2, okey sangat. Maknanya cost untuk dapat satu WhatsApp tu dalam RM2, so okey. Kalau hijau ni, kalau anda dapat cost tu bawah 50 sen, lagi-lagi sangat-sangat okey. Maknanya iklan tu memang perform gila. So, tak payah ejah apa-apa. Okey. Kalau merah pula, maknanya atas RM2 dia punya cost tu. Contoh RM5 nak dapat cost per outbound klik. Kira mahal lah sebab bukan semua yang klik tu betul-betul WhatsApp kita. Sebab tak tahu kenapa macam mana kan. Sebab memang semua orang cakap jumlah yang klik tu, daripada jumlah yang klik tu separuh gitu je yang akan WhatsApp. Kadang tu 30% je yang betul-betul WhatsApp. Dia macam tak betul sangat. So kita letak RM2. Atas RM2 dah kira tak okey. Okey. Sebab tu kita kena buat jadual yang Excel tu. Jadual Excel ni. Jadual Excel ni. Cost per lead ni. So, kita dapat cost yang sebenar. Okay. Okay. And then cost per lead. Okay. Ni cost sebenar. Cost betul-betul cost untuk dapatkan satu WhatsApp tu. Okay. Merah. Kalau lebih daripada RM20. Maknanya memang dah mahal sangat lah. Lebih RM20 nak dapat seorang WhatsApp. Bukannya seorang sale. Seorang WhatsApp. WhatsApp tu tak semestinya kita dapat close dia lagi. Alright. So, kuning pula RM10 hingga RM15. Dah okey sangat lah. RM10 hingga RM15. Okey lah. Saya pun biasa dapat dalam model situ lah. Kadang-kadang dapat RM8. Kadang ada juga dapat RM5. Okay. And then hijau bawah RM10. So, kalau bawah RM10 ni, kira dah okey lah. Jumlah orang yang WhatsApp kita tu. Okay. And then last kali ROI net. ROI net ni yang ni. Yang berapa kali ganda kita dapat net profit after ads daripada kos iklan yang kita keluarkan. Okay, macam contoh yang kita buat ni, spend 800, net profit dapat 400.5. So, dalam ROI net dia dalam 0.56. So, macam kecil lah. So, macam penat lah nak kena spend ads banyak gila baru dapat result yang kita nak kan. So, kalau dalam arena printing, dalam printing ni, saya sarankan dekat kuning tu. Kuning iaitu 1.5 hingga 3 kali ganda. Yang tu yang okey. Kalau lebih daripada 3 kali ganda, lagi cun. Okey. Lepas tu kalau bawah daripada 1 kali ganda, macam 0, apa-apa kan. Yang tu memang biasanya teruklah kita punya ROI net tu. So, kena ubah something dekat kita punya copywriting. Kalau copywriting dah ubah, gambar dah ubah pun still tak okey juga, maybe kita punya offer. Okay. Right, apa lagi ya? Untuk business printing, okay, semua benda ni sama je. Okay, so saya rasa itu saja untuk video yang kali ini. Ada soalan atau pertanyaan, boleh tanya dekat ruangan komen, okay? Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.